Yang manakah lebih besar? Pedang atau pena? Adakah kuasa tentera dan penaklukan perang membentuk dunia? Atau adakah kuasa kata-kata dan idea lebih kuat, lebih berpengaruh, lebih abadi? Bagi Jabotinsky, ia bukan sekadar satu persoalan dikotomi. Satu persoalan yang hanya melihat kepada dua hujung yang bertentangan. Ia bukan hitam atau putih. Ia adalah gabungan. Jabotinsky secara semula jadi menukar pena dengan pedang dan pedang dengan pena. Pedang melindungi rakyat dan nilai-nilai mereka, manakala pena memberikan makna dan warisan kepada kewujudan nasional. Bagaimana saya tahu tentang ini? Kerana hari-hari ini sudah 100 tahun berlalu sejak Jabotinsky menyiapkan buku pentingnya, Shimshon. Shimshon. Saya tidak tahu sama ada anda semua tahu tentang ini, tetapi buku Jabotinsky ini telah dijadikan filem Hollywood. Dan Simpson, tokoh dalam Alkitab, salah seorang hakim terbesar pada zaman Alkitab, telah berjuang menentang musuh-musuh Israel, termasuk di Gaza. Simpson yang membawa anak singa di tangannya. Dia sendiri si kuat singa. Dengan cara yang sama, kami bertindak dengan penuh tekad tahun lalu dalam operasi yang ditandai dengan keberanian dan auman singa, di mana kami berjaya memukul rejim keganasan di Iran dan para utusannya dengan hebat. Samson versi Jabotinsky meninggalkan kepada para penggantinya perintah untuk mengumpul dan memperkukuh satu kekuatan besi. Kami juga bertekad untuk mengumpul besi, mengumpul senjata penting yang diperlukan untuk mempertahankan negara kita. Dan kami sedang mengikuti jalan ke arah kemandirian persenjataan. Di samping ucapan terima kasih kepada sekutu kita, orang Amerika, yang membantu kita dalam persenjataan, Israel perlu mempunyai sistem pengeluaran senjata sendiri. Saya ingin menjelaskan satu perkara lagi. Tiada persamaan yang sempurna antara Samson dalam Alkitab dan Samson versi Jabotinsky jika dia mempunyai hak cipta. Tetapi walaupun terdapat perbezaan antara kedua-dua tokoh itu, keberanian adalah mesej yang menghubungkan mereka. Jabotinsky meletakkan banyak harapan kepada golongan muda Ibrani supaya membentuk tentera Ibrani dan mempertahankan tanah Israel dengan pengorbanan. Saya percaya bahawa sekarang kita boleh mengatakan bahawa 3 tahun selepas perang kemerdekaan, harapan-harapan itu sedang menjadi kenyataan melebihi jangkaan sesiapa pun. Meneruskan peperangan Israel sebelum ini, perang kemerdekaan telah menunjukkan kekuatan luar biasa generasi muda kita. Kami, ahli-ahli kerajaan, telah membuat keputusan yang bijak dan berani untuk bertindak langkah demi langkah terhadap mereka yang ingin memusnahkan kami. Pada masa yang sama, para pejuang berani kita, askar-askar dan komander-komander telah bertindak langkah demi langkah dengan keberanian yang luar biasa di darat, di udara, dan di laut. Yang bijak dan berani, yang berusaha untuk menghancurkan paksi kejahatan Iran, paksi Iran, yang cuba mengepung kita dengan lingkaran keganasan yang berterusan dan berbahaya. Paksi. Dan disinilah penutupan kitaran yang memilukan hati dari hari-hari terakhir Alkitab Jabotinsky, dari Jabotinsky kepada wira-wira masa kini. Lagu bahu Shemeshonim didedikasikan oleh penulis Zur Ehrlich untuk mengenang Avraham Azulai, mendiang dari Kor Jurutera dan rakan-rakannya dari kalangan Komander Jentolak. Avraham, salah seorang yang membuka jalan di jalur Gaza, telah gugur dalam pertempuran setahun yang lalu. Beginilah lagu ini menceritakan tentang Shemeshonim yang baru. Dan lihatlah betapa kuatnya mereka. Dan lengan yang begitu kuat untuk menghancurkan kejahatan. Besar dan megah seperti gunung berapi. Otot-ototnya adalah yang pertama merasai sentuhan api.
Tuan-tuan dan puan-puan, Jabotinsky menentang kecenderungan dalam sesetengah kalangan pada zaman kita untuk berpegang pada pandangan dunia yang sedang menjadi tren pada masa tertentu. Ideologi seperti teritorialisme, kosmopolitanisme, marxisme, komunisme sosial, selain anarkisme libertarian. Beliau yakin bahawa jika seseorang sudah mengamalkan satu pandangan yang berakhir dengan isma, pandangan itu seharusnya sentiasa berkhidmat kepada idea kebangsaan. Dan dengan itu, Jabotinsky dikaitkan dengan revisionisme, iaitu perubahan bentuk tindakan pergerakan Zionis berdepan dengan dasar anti-Zionis kerajaan mandat British. Ayah saya yang telah meninggal dunia adalah seorang pelajar di Universiti Ibrani. Dan dia memberitahu saya, dia pernah bercerita kepada saya, bahawa kali pertama dia benar-benar melihat Jabotinsky ialah di puncak bukit menghadap ke Baitul Maqdis. Di sana di istana, mega Pesurujaya tinggi British, terdapat Pesurujaya dan Jabotinsky menunggu di luar. Tepat di hadapan askar-askar British, dia mencabar kuasa mereka dan mengisytiharkan dengan tegas. Saya bercakap terus terang, kamu semua akan keluar dari sini. Kamu semua akan keluar dari sini kerana ini adalah tanah suci kami. Dan ayah saya benar-benar terpesona dan kagum dengan semua itu. Dia berkata, dia melihat keberanian yang luar biasa dan semangat pengorbanan itu. Kerana itulah yang terlibat. Kamu semua tahu apa maksudnya pada masa itu, betul kan? Dan itulah pertemuan besar pertamanya yang beberapa tahun kemudian diikuti oleh satu lagi pertemuan. Apabila ayah saya pergi ke London dan menerangkan kepada Jabotinsky bahawa jika dia mahu merealisasikan visinya, dia perlu beralih tempat. Bukan di England mereka akan memutuskan sokongan antarabangsa kepada Zionisme, tetapi di Amerika. Jangan cuba meyakinkan orang Inggeris, yakinkan orang Amerika. Merekalah yang akan memaksa orang Inggeris. Itulah yang dia katakan. Jabotinsky memanggil seluruh delegasinya dan berkata, pemuda itu bukan pemuda. Ayah saya ketika itu berumur 29 tahun. Dia berkata kepadanya, dia betul, mereka ini. Mereka pergi ke Amerika Syarikat dan di sana, tidak lama kemudian, Jabotinsky meninggal dunia. Dan ayah saya adalah salah seorang yang mengusung kerandanya. Tetapi dia mempunyai visi yang mempengaruhi semua orang, semua yang mengikuti jalannya. Bukannya mengalah dan bertolak ansur, ketegasan, satu dasar tekanan. Itu adalah berpegang teguh kepada kepentingan. Kami juga telah membuat semakan profesional dan mendalam terhadap doktrin keselamatan kami. 2 hari selepas serangan pada 7 Oktober dan pembunuhan beramai-ramai yang dahsyat itu, saya berjanji bahawa kami akan mengubah wajah Timur Tengah. Dan sememangnya kami telah mengubah peraturan permainan di Timur Tengah. Tiada lagi toleransi terhadap ancaman. Tiada lagi tentera pengganas di sempadan kita. Terdapat zon penampan yang telah kami wujudkan di dalam wilayah jiran kita. Zon perlindungan Gaza terletak di dalam Gaza. Zon perlindungan Lubnan terletak di dalam Lubnan. Zon perlindungan Golan terletak di dalam Syria. Kami telah mengubah seluruh kawasan ini, tetapi yang paling utama, kami telah mengubah diri kami sendiri. Akhirnya, kami berjaya memecahkan penghalang ketakutan yang berterusan di seluruh dunia selama 47 tahun sejak detik peristiwa penculikan itu. Dari wilayah Iran sebagai contoh, kumpulan pemerintah ini, para tiran dan teokratik, langsung tiada sesiapa pernah menyerang Iran dan wilayah kedaulatannya, kecuali Saddam Hussein untuk tempoh yang singkat. Tetapi kita telah menggunakannya, dan memang kita telah menggunakannya. Kami telah membuktikan bahawa kami tidak akan teragak-agak untuk menyerang dengan kekuatan, di mana sahaja, sesiapa yang mengangkat tangan terhadap kami. Perubahan terhadap susunan lama juga dapat dilihat dalam gerakan untuk membentuk pakatan.
Terima kasih kepada perkembangan berterusan dan kukuh kekuatan kita, pelbagai negara asing berusaha untuk mendekati kita. Ini adalah satu kerjasama yang semakin kukuh antara kita. Jauh dari perhatian umum, perkara ini memang sedang berlaku. Dan bukan hanya dengan satu negara sahaja, tetapi juga dengan pelbagai negara lain. Dan ini juga membuka satu pintu yang sangat penting pada masa depan untuk normalisasi dan perdamaian. Selain itu, satu lagi aspek pelengkap kepada revisionisme kontemporari ialah saya akan gunakan perkataan ini. Mungkin mengejutkan sebahagian daripada anda. Apa yang dipanggil aktivisme kontemporari? Aktivisme ialah satu lagi prinsip utama yang diperjuangkan oleh Jabotinsky. Beliau merujuk kepada dasar mengambil inisiatif untuk menentukan nasib kita sendiri, berjuang tanpa henti, menentang kuasa-kuasa yang memusuhi dan mengambil inisiatif yang memenuhi matlamat nasional kita. Inisiatif Israel telah membuat lonjakan besar dalam perang semasa ini. Kita telah menyelesaikan urusan dengan mereka yang berniat jahat terhadap kita, dari Gaza ke Yaman, dari Lubnan ke Iran. Kita bertindak dengan kekuatan, ketegasan, dan kepintaran yang luar biasa, menentang paksi Iran yang selama bertahun-tahun telah melaburkan ratusan bilion dolar untuk menumpahkan darah kita. Kita telah membawa pulang semua tebusan kita, sehingga yang terakhir sekali. Kita telah memusnahkan banyak keupayaan ketenteraan Iran dan sekutunya. Kita telah menyingkirkan ancaman segera daripada senjata nuklear di tangan Iran. Dan saya di sini, dan saya berjanji, selagi saya menjadi Perdana Menteri Israel, Iran tidak akan memiliki senjata nuklir. Salah satu tonggak pendekatan aktivis Jabotinsky ialah prinsip tembok besi. Tetapi tembok besi hari ini bukanlah tembok statik, sistem pertahanan yang tetap di satu tempat sahaja. Tembok itu bersifat dinamik. Ia berpindah dari satu lokasi ke lokasi lain bersama juru terbang kita, bersama pasukan kapal peluru berpandu dan kapal selam kita, bersama pasukan kecemasan yang bergerak di darat. Tetapi ia juga mempunyai aspek yang berakar di darat. Dan saya maksudkan, sudah tentu, zon keselamatan yang kita lindungi dan akan terus lindungi selagi masih ada ancaman dari negara jiran. Dan tembok besi itu juga adalah tembok kewaspadaan dan keazaman. Kita terus menunjukkan kewaspadaan terhadap sebarang ancaman. Sesiapa yang mencari konfrontasi akan mendapat konfrontasi. Dan sesiapa yang mahukan pertempuran akan mendapatkannya. Akan ada satu pertempuran besar. Sesiapa yang memandang rendah keazaman kami akan membayar harga yang sangat tinggi. Saya katakan ini kepada para pemimpin zalim Iran. Jangan pandang rendah kami. Jika kami diserang, kami akan membalas dengan kekuatan, tetapi ia tidak akan menjadi ulangan masa lalu. Ini akan menjadi siaran yang berbeza, malah lebih kuat. Jabotinsky, bapa Zionisme ketenteraan, bukanlah militaris yang dahagakan darah. Dia sentiasa menekankan keperluan penting kekuatan Yahudi berdepan dengan gerombolan serigala berbahaya yang mengelilingi kita. Tetapi pada masa yang sama, beliau juga menekankan aspek moral yang mendalam dan penting dalam perjuangan kita. Hari ini kita sedang berjuang dengan berani menentang fanatisme barbar yang mengancam kita dan seluruh dunia bebas. Pertempuran ini adalah untuk kehidupan kita sendiri dan pada asasnya, pada masa yang sama, untuk kebebasan, budaya, dan kemajuan manusia. Pendekatan ini selaras dengan pendirian Jabotinsky terhadap pihak yang mencetuskan keganasan dalam kedua-dua perang dunia. Jabotinsky melihat Empayar Utsmaniyah yang merupakan salah satu pihak yang bertanggung jawab terhadap Perang Dunia Pertama sebagai rejim penindas yang ditakdirkan untuk lenyap dari dunia. Dengan berbulanya Perang Dunia Kedua, Jabotinsky terus berpegang pada prinsip moralnya.
Beliau menyokong penubuhan tentera Ibrani yang akan berjuang bersama pihak bersekutu menentang Jerman Nazi untuk menyelamatkan bangsa kita dan pada masa yang sama menyelamatkan tamadun serta demokrasi. Ayah saya mendapat keistimewaan untuk berada di sisi Jabotinsky sepanjang tahun-tahun terakhir hidupnya di Amerika Syarikat dan kemudian menulis. Dari penentangan terhadap kezaliman dan dari mempertahankan kemerdekaan, lahirlah visi aktivis yang menjadi teras doktrin Jabotinsky dan daripadanya muncul sumbangan utama beliau kepada Zionisme. Tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat saya yang baik, Jabotinsky, pemimpin suluh Zionisme. Beliau memancarkan pemikiran dan semangatnya kepada para pembina dan pembela negara. Israel adalah negara yang lebih kuat daripada sebelumnya dan kami sedang berusaha untuk memastikan ia menjadi lebih kuat lagi pada masa hadapan. Kita mempunyai pelbagai cabaran, atau lebih tepat lagi, cabaran yang sangat banyak dan besar yang masih menanti di hadapan. Dan atas sebab itulah, saya tahu bahawa kita sangat memerlukan sebuah kerajaan nasional yang merangkumi semua pihak, benar-benar bebas daripada boikot dan tanpa mengetepikan sesiapa pun. Bersama-sama dalam kerajaan seperti ini dan dengan seluruh rakyat, kita akan merealisasikan visi Jabotinsky tentang rakyat yang selepas 2000 tahun penderitaan pasif kembali menyambung mata rantai kegemilangan silamnya. Saya membesar dengan Jabotinsky. Saya masih ingat Ari Jabotinsky yang sering berkunjung ke rumah kami dan saya juga ingat keluarga Jabotinsky yang dikasihi. Luis, saya telah membaca buku ini dan membaca setiap perkataannya ketika saya masih muda dan kemudian sekali lagi semasa dewasa. Saya secara pribadi menganggap beliau sebagai salah seorang bapa Zionisme dan sebagai seorang yang tanpa ajarannya belum tentu kita berada di sini. Semoga kenangan terhadap Zev Jabotinsky diberkati turun-temurun. Selamat tinggal. Terima kasih banyak kerana menonton video ini hingga ke akhir. Sokong projek kami dan berikan sumbangan kewangan melalui ID Pix yang tertera di skrin anda. Kami adalah saluran bebas, fokus untuk memastikan anda sentiasa mendapat maklumat yang benar. Sumbangan anda membantu kami untuk terus bertahan.